Ini merujuk kepada satu kenyataan yang dibuat oleh Presiden KDM, yaitu Datuk Peter Antony. Beliau menyuruh saya, menyarankan supaya saya bercermin dahulu sebelum saya membuat kenyataan. Mengikut beliau bahawa kenyataan yang saya buat sewaktu di Kaningau baru-baru ini, saya menghadiri satu majlis jelajah wanita JRS, dan majlis itu diresmi oleh Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dan juga sebagai timbalan pengurusi JRS. Jadi saya buat kenyataan di situ dan semua umum di Sabah ini telah ketahui. Jadi ikuran daripada kenyataan itu, Presiden KDM Datuk Peter Antony mengatakan saya bercermin dahulu. Jadi ini bukan isu untuk menegakkan benang basah. Perkara seperti begitu wajar dijawab. Karena kalau saya tidak jawab, bermakna seolah-olah betullah apa tuduhan itu. Ada beberapa isu yang ditimbulkan oleh Presiden KDM Datuk Peter Antony. Menurut beliau, satu yang saya nampak amat mustahak untuk saya jawab ialah beliau menyarankan supaya saya bercermin dahulu untuk tengok wajah saya, adakah saya layak untuk, menurut beliau, menghentam Perdana Menteri ke-10. Begini ceritanya. Barangkali di Sabah ini atau di Malaysia ini, satu pemimpin di Malaysia yang patut, wajar dan selayak-layaknya memberi teguran dan idea adalah Pandekar Amin. Oleh karena saya memegang jawatan daripada 2008 sampai 2018 sebagai Speaker Dewan Rakyat. Dalam tempoh masa itu, saya telah mendengar beribu hujah, kalau bukan beratus, daripada semua pemimpin Malaysia seramai 222 orang, daripada Perdana Menteri ke backbencher. Yang menjadi satu perkara yang unik bagi saya ini ialah orang dulu, pemimpin-pemimpin dulu dalam pembangkang yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang secara kebetulan adalah Perdana Menteri sekarang ini pula memegang tampuk kerajaan. Jadi saya anggap diri saya selayak-layaknya yang boleh menegur, memberi pendapat dan sedemikian. Oleh karena hujah-hujah mereka sewaktu mereka pembangkang masih lagi macam loceng di telinga saya apa yang mereka hujah. Jadi satu lagi isu ialah mengenai dengan soal pada ketika waktu saya sebagai Speaker Dewan Rakyat, kenapa saya tidak menyarankan perkara-perkara yang harus disarankan. Konon pada ketika itu saya sunyi. Yang harus disedari oleh masyarakat umum ialah pada sesuatu ketika apabila kita menjawat sesuatu jawatan itu harus kita galas mengikut jawatan yang kita diamanakan. Jawatan saya adalah sebagai Speaker. Selama 10 tahun sebagai Speaker daripada 2008 sehingga 2018, masyarakat umum di Malaysia, artinya orang Sabah, boleh menilai macam mana cara saya mengendalikan persidangan Dewan berbanding dengan Speaker-Speaker yang setelah saya. Setahu saya sudah ada 3 Speaker selepas saya. Sekarang ini yang ketiga selepas saya ialah Tan Sri Johari Abdul. Masyarakat Malaysia boleh mengadili di mana kedudukan saya sebagai Speaker. Kedua, mengenai dengan soal sama ada kenapa saya berdiam diri. Saya tidak berdiam diri. Apabila misal kata kalau kita sebagai seorang menteri, tidak akan kita teriak-teriak menghantam kita punya Perdana Menteri, kena ada saluran-saluran tertentu kita mengemukakan pandangan. Jadi dalam mesyuarat kabinet, menteri-menteri akan mengemukakan pandangan. Saya sebagai Speaker sentiasa duduk sama-sama dengan menteri-menteri pada ketika itu Barisan Nasional dan juga Perdana Menteri. Dan saya mengeluarkan pendapat-pendapat. Ada beberapa pendapat yang penting saya kemukakan dan orang awam tidak tahu. Pertama, penambahbaikan parlimen, reformasi parlimen. Yang memulai reformasi parlimen adalah Pandekar Amin. Cuma orang menuduh saya bahawa saya tidak buat sesuatu pun. Kalaulah ada orang-orang sana yang mau betul-betul mau ambil tahu sama ada saya buat kerja atau tidak, buat penyelidikan. Hansard daripada mulai 2008 sampai 2018, semua boleh dapat akses, semua boleh baca apa perubahan-perubahan di parlimen yang saya buat. Kedua, mengenai dengan soal-soal macam mana dasar dilaksanakan.
Satu Suruhanjaya yang paling penting yang telah diwujudkan oleh Perdana Menteri pada ketika waktu saya sebagai Speaker, yaitu Suruhanjaya penyiasatan diraja mengenai dengan pendatang tanpa izin. Pada ketika itu, antara pemimpin lain yang bertanya dengan Perdana Menteri, yaitu pada ketika itu Yang Amat Berhormat Najib Tun Razak adalah saya. Apa kewajaran untuk mewujudkan Suruhanjaya siasat diraja berhubung dengan pendatang haram? Saya ada berbincang dengan beliau, wajar untuk juga dibuat. Jadi itu pendapat saya sebagai Speaker. Ketiga, Malaysian Agreement 63. Antara lain pemimpin-pemimpin yang sedari bahawa Malaysian Agreement 63 itu harus ditengahkan kepada umum, jangan disembunyikan, adalah saya. Berbisik juga kepada Perdana Menteri pada ketika itu, dan ikuran daripada itu maka Perdana Menteri Malaysia terpaksa secara terbuka menubuhkan jawatan kuasa. Beliau bersetuju menubuhkan jawatan kuasa mengenai dengan soal Malaysian Agreement 63 yang dipengerusikan oleh dua pemimpin. Satu daripada Sabah, yaitu Datuk Anifah Aman, sekarang Tan Sri Anifah Aman, dan Datuk Nissi Sukri. Bermakna di situ saya ada sumbangan wujud, maka dibincang secara terbuka. Pada ketika itu orang-orang seperti Datuk Yong Tek, mereka di Pembangkang dan dimasukkan juga dalam jawatan kuasa itu, dibincang secara terbuka. Lagi satu yang juga saya terlibat, supaya jangan pemimpin-pemimpin Putrajaya sama sekali berjanji sahaja. Kerana di suatu ketika dulu, pemimpin-pemimpin sekarang ini yang meneraju kerjaan adalah dalam Pembangkang. Jadi antaranya ialah infrastruktur di Sabah harus dibuat. Jadi sebagai bukti, Perdana Menteri pertama yang telah bertindak untuk buat satu perubahan yang besar di Sabah mengenai dengan infrastruktur, yaitu Inipan Borneo. Itu adalah kerja Najib dahulu dan saya sebagai Speaker. Saya ada menyumbang. Saya tidak ada teriak-teriak bahwa itu adalah sumbangan saya. Kerana tugas saya ialah sebagai Speaker, dan saya juga kadang-kadang ditanya apa yang perlu dibuat. Dan 4 perkara yang saya menyumbang. Jadi ini tidak diketahui oleh pemimpin seperti Peter Anthony, ataupun tidak diketahui oleh semua orang-orang yang ada Facebook. Mereka sawinang-winang menghantam saya. Antara lain yang mereka hantam saya ialah kenapa pada ketika sewaktu 1MD dulu tidak saya benarkan untuk dijawab. Itu tidak betul. Karena beratus-ratus soalan yang dijawab secara terbuka di Parlimen dan dijawab secara bertulis. Tetapi bagi mereka yang ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku, buat penyelidikan di Parlimen, ada Hansard. Tetapi bagi mereka yang memutarbelitkan isu yang digunakan oleh parti-parti lain demi untuk kepentingan parti lain, itu mereka hantam secara sawinang-winang. Jadi itu bagi menjawab kepada persoalan pertama yang dibangkitkan oleh Datuk Peter Anthony bahawa saya harus bercermin. Sebenarnya Datuk Peter, sebelum saya buat sebarang kenyataan, saya bercermin dulu. Saya tahu apa yang saya buat. Dan saya selayak-layaknya yang harus menegur. Dalam kenyataan Datuk Peter mengatakan bahawa beri masa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, untuk buat sesuatu, kerana dia ikhlas. Tidak harus diberi masa pada pendapat saya. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum menjadi Perdana Menteri sekarang ini telah menjadi timbalan Perdana Menteri pada ketika waktu Barisan Nasional memerintah. Beliau juga pernah menjadi Menteri Kawangan dan mendapat nama gelaran bahawa antara Menteri Kawangan yang tersuhur dan paling baik di Asia ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selama Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang, pada ketika itu juga Ketua Umum PKR, bermacam-macam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin seperti Datuk Rafizi sekarang ini yang menjadi Menteri Ekonomi, yang pernah saya dengar macam mana boleh mereka menyelesaikan masalah kerajaan kalau mereka memerintah pada ketika waktu mereka Pembangkang menghantam kepada Barisan Nasional. Pada ketika itu yang masih saya ingat lagi, iaitu soal isu mengenai dengan dasar pencokaian, iaitu di antara GST dan SST. Pada ketika waktu kerajaan Barisan Nasional, dasar adalah GST. Tetapi Pembangkang pada ketika itu mengatakan bahawa dasar percokaian SST adalah lebih baik daripada GST. Jadi untuk menjawab kepada persoalan sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi masa untuk mentadbir dan melihat apa yang diperlukan oleh negeri Sabah, bagi saya sebagai Speaker 10 tahun begitu tidak wajar untuk diberi masa, kerana beliau ini tahu sebenarnya apa masalah negeri Sabah. Okey,
untuk menjawab kepada persoalan-persoalan sinis yang ditimbulkan oleh Datuk Peter Antony. Saya menyarankan kepada Datuk Peter Antony, sebelum bercakap, gosok gigi dulu. Saya tengok muka saya selepas Datuk Peter Antony menyarankan kepada saya untuk bercermin. Saya bercermin balik, ikuran daripada saranan Datuk Peter Antony. Saya tidak nampak muka saya. Yang saya nampak muka Datuk Peter Antony. Dalam kenyataan beliau, dia sebut pada beberapa perkataan bahwa ini bilangnya belum lagi termasuk kambing makan pasir. Itu sindiran kepada satu hal yang terjadi di Pulau Balambangan. Jadi kalau berpantun ini mesti dibalas juga dengan pantun. Kalau sindiran mesti dibalas juga dengan sindiran. Maka saya balas dengan sindiran. Saya sudah nampak dokumen-dokumen permohonan mengenai dengan soal tanah di Balambangan. Tapi saya tidak ada nampak sana pemalsuan. Saya ulang balik, saya tidak nampak surat-surat pemalsuan dalam permohonan tanah di Pulau Banggi yang disebut oleh Datuk Peter Antony sebagai kambing makan pasir ini. Tidak ada pemalsuan. Lagi satu poin, apabila saya buat kenyataan, saya tidak ada berniat untuk bodek sesiapa. Saya cakap yang ikhlas, yang berlaku secara fakta. Karena saya tidak mau menjadi penyokong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai penyokong orang memodek ataupun angkat kaki ataupun sokong membawa rebah. Karena jelas terbukti sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pun ke-10, saya adalah antara orang yang pertama telah menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim di kampung saya sendiri atas undangan USBO. Pada ketika itu saya adalah Presiden USBO. Orang yang datang lebih 10.000 pada 2019. Pada ketika waktu majlis itu saya berucap, hujah saya ialah, saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah the last samurai. Dan istilah last samurai itu mendapat respon daripada pengamal media sosial. Apa sebenarnya pengertian mengenai dengan last samurai? Ada yang mengatakan bahwa message film Last Samurai itu adalah berbeda dengan interpretasi apa yang Tan Sri Pandekar Amin bangkitkan. Interpretasi saya kepada Last Samurai ialah saya anggap pemimpin Melayu, pemimpin Malaysia yang boleh merombak segala-gala. Ikuran daripada laungan reformasi adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah sebab saya gelarkan berdiri gelaran sebagai Last Samurai. Kerana dialah pemimpin penghabisan yang paham mengenai dengan politik Malaysia ini termasuk Sabah. Kerana di suatu ketika dulu, pada ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding merebut jawatan Timbalan Perdana Menteri melawan arwah Pak Gapar, pada ketika itu Ketua Perhubungan UMNO sementara ialah Pak Gapar. Itu semua masih saya ingat. Jadi apabila saya bawa Datuk Seri Anwar Ibrahim di tempat saya di Kampung Rampayan yang dihadiri oleh semua masyarakat tempat lebih kurang 10.000 lebih, saya bagi dia gelaran dia adalah Last Samurai. Dan orang tidak tahu, Peter Antony tidak tahu. Pada malam sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim datang, tidur di rumah saya ialah Tan Sri speaker sekarang ini Juhari Abdul dan Profesor Agus. Profesor Agus adalah sekarang ini satu pegawai yang memegang jawatan komunikasi di Jabatan Perdana Menteri ataupun di jabatan mana yang saya tidak tahu. Tapi saya tahu di situ. Antara lain kami berbincang selama 2 jam sampai jam 2 pagi. Satu cadangan daripada saya ialah saya kata untuk mengiktiraf kepada perjuangan negeri Sabah dan Sarawak ini dalam Malaysia harus dilantik seorang timbalan Perdana Menteri. Alhamdulillah orang tidak dengar, tetapi saya pernah berujar itu. Sekarang ini ada satu timbalan Perdana Menteri daripada wilayah Borneo, yaitu daripada Sarawak. Itu adalah sumbangan-sumbangan idea saya yang saya kemukakan kepada pemimpin Malaysia yang Datuk Peter Antony tidak tahu. Bagi saya pula, itu sebab kenapa saya bilang Datuk Peter Antony harus gusuk gigi dulu sebelum bercakap. Kerana apabila kita bercakap tidak gusuk gigi, bau kita punya nafas. Jadi, orang mengantar kepada saya message. Ini saya ulang, mesej yang diantar sama saya, orang kata Tan Sri Datuk Seri PN Datuk Peter Antony bercakap ini kerana ada sesuatu bah dia mau bodek bah itu Perdana Menteri, kerana ada dia hal-hal lain yang belum selesai lagi bah ini. Jadi Datuk Peter Antony antam kepada Pandekar Amin oleh kerana dia ada matlamat sesuatu yang dia meminta tolong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak minta tolong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim apa-apa. Sekarang ini
walaupun AKAR itu tidak mempunyai kursi, tetapi USNO tidak mempunyai kursi dalam JRS. Tetapi USNO sekarang ini adalah komponen dalam JRS yang menghadiri masyarakat juga di peringkat persekutuan, yaitu Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya menegur kepada ketua saya sekarang ini karena USNO tidak mau sebagai parti yang sokong membawa rebah. Apa perkara yang harus saya hujah, saya terpaksa keluarkan secara terbuka, karena ini apa juga yang diajar kepada kami oleh Mahathir dahulu dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini, yang saya dengar sejak dia keluar daripada UMNO, segala laungan reformasi, macam mana cara mentabir dan sedemikiannya, macam mana kita cara mengkritik, segala-gala. Ini semua ini apa yang saya pelajari, apa yang saya nampak, cuma saya mengulang balik lagi. Karena saya tidak mau jawatan apa-apa ataupun mengharapkan apa-apa. Cuma ini adalah sebagai sumbangan kepada masyarakat negeri Sabah sahaja. Saya tidak hipokrit. Datuk Peter Antoni mengatakan saya hipokrit. Hipokrit ini bermakna apa yang kita buat berbeza dengan apa yang kita lafaz. Pada ketika waktu Kerajaan Barisan Nasional memerintah saya sebagai speaker, inilah yang selalu dilaung-laungkan oleh Datuk Peter Antoni mengenai dengan hak orang-orang Sabah pada ketika waktu Datuk Peter Antoni menyertai warisan. Jadi kenapa pada ketika waktu pula sekarang ini saya sebagai Presiden Parti mengetengahkan idea supaya sistem percukaian itu diubah kepada satu sistem percukaian yang baru, yaitu kita pungut dulu itu cukai di sini, duit itu kita kira berapa yang harus kita kembalikan di Putrajaya. Kenapa pula itu yang menjadi sekarang ini yang dikritik oleh Datuk Peter Antoni, sedangkan ini dulu yang dia selalu bangkitkan pada ketika dia di pembangkang. Bermakna isu hipokrit ini, Pandika Ramin tidak hipokrit kerana dia konsisten. Yang hipokrit adalah orang-orang seperti Datuk Peter Antoni. Lagi disebar luaskan sekarang bahawa sekarang ini JRS main 2 kolam. Apa sebenarnya yang JRS main 2 kolam ini? Datuk Peter Antoni harus tahu, yang main banyak kolam adalah Datuk Peter Antoni. Pertama, kolam yang agak-agak dia mau terjun ialah di suatu ketika KDM ini beriaya sangat untuk mau menyertai JRS. Dan semua umum tahu bahawa Datuk Seri Ajiji ikhlas dan dia yang meresmikan KDM, KDM punya satu mesyuarat kongres di ICC. Pada ketika itu pula dia sangat beriaya sangat. Dia mau main dalam kolam JRS. Tetapi apabila pula dia nampak ada satu langkah yang disebut sebagai langkah Kinabalu untuk menjatuhkan Kerajaan Ajiji, dia mau lagi main kolam lain. Dia terjun lagi lain kolam. Jadi kolam yang diagak-agak dia mau terjun ini pada ketika itu belum siap. Dan kolam itu belum ada air. Jadi kalau dia melompat di kolam itu, nanti dia patah kaki. Jadi sekarang ini pula dia main kolam lagi satu. Karena ada sudah Perdana Menteri yang lain, dia main lagi kolam. Jadi bermakna sebetulnya KDM dan Datuk Peter Antoni ini yang mau berenang dalam banyak kolam. Jadi jangan terlampau main politik seperti begini, kerana nanti kau akan lemas. Bukan orang semua tidak tahu cita-cita Datuk Peter Antoni ini. Mau jadi Hu Guan Xiao, mau ambil itu leadership daripada STAR, mau ambil leadership daripada daripada PBS. Di suatu ketika dulu timbul pertikaian pada pengujudan ini Tadau Keamatan. Beberapa jawatan kuasa telah dibuat pada ketika waktu beliau dalam warisan. Saya tahu bahawa di Malaysia ini kita semua lompat-lompat daripada pasantik kepada parti. Tetapi ini cara Datuk Peter Antoni yang menjadi popular, diangkat sebagai Menteri JKR, digerum oleh Presiden Warisan pada ketika waktu Arisan memerlukan pemimpin barisan di hadapan Peter Antoni. Dia keluar daripada kolam yang dia selesa. Lepas itu dia keluar daripada kolam warisan dan dia pergi kolam lain. Jadi sekarang ini dia sebagai Presiden Parti, saya tahu dia akan katakan bahawa dia ada kursi. Belum tahu, yang kursi masuk KDM itu pun dimenangi juga daripada parti lain. Umpamanya Datuk Iterum Banda sekarang ini masuk dalam KDM, tapi dia menang dalam parti JRS. Begitu juga dengan siapa saja yang menyertai KDM ini. Bermakna perjuangan KDM ini belum tahu lagi dia punya jantan betina.
Sebelum Datuk Peter Antun ini mengenali politik, Pandekar Amin sudah berpolitik. Jadi sama-sama kita tengok sejauh mana nanti perjalanan KDM ini yang disuruh saya bercermin dan di mana perjalanan USNO nanti. Jadi saya ingatkan kepada Datuk Peter Antun ini sebelum bercakap, gusuk gigi dulu dan sendiri yang bercermin dahulu sebelum bagi saranan kepada saya untuk bercermin. Saya ingatkan kembali, setiap kali sebelum saya mengeluarkan pendapat, saya sudah tahu image saya, sudah saya tengok saya punya raut muka, saya punya wajah, cara saya berpakaian di cermin. Tidak payah siapa-siapa mengingatkan kepada saya untuk bercermin. Masih.